Prof. Okey. Hari ni sama ada saya tanya Prof ataupun Prof tanya saya untuk slot yang pertama ni. Okey, saya start sikit lah sebab nampak Azidah teramat kekok. Tapi saya cuba. Okey. Apa tagline tadi? Santai tapi sampai insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Boleh dengar? Okey. First kali sebelum kita start, kita mungkin orang tanya kenapa nak buat style macam apa orang kata podcast pula kan. Sebab kita ni biasa sebenarnya kita dah start buat podcast saya dengan Dr. Uzair. Start dulu kita dah 2-3 tahun dah start podcast ni. Dia trending podcast ni 2020. Dia start dan saya personally antara orang yang pendengar podcast tegar lah, sebab kalau saya naik basikal ke, saya jogging ke, exercise ke, memang itulah dia punya teman. Macam-macam lah channel-channel podcast. Lately ni baru yang famous apa, KS punya podcast kan. Cuma kita rasa tim Dr. Uzair dia start sikit buat podcast dengan konten dengan pelajar-pelajar dia, dan kita masuk ada few Ramadan series kita masuk podcast juga. So jadi sebenarnya the way approach podcast ni dia interesting sebab dia casual, satu lagi dia interaktif, dan dia mudah untuk kita message tu diterima. Dia sangat berbeza dengan kalau saya duduk berdiri bagi speech. Sebab ada setengah orang kita tak pandai, saya pun tak kerti sangat nak bagi speech yang hebat-hebat sangat kan. Jadi kadang-kadang takut message tak sampai. Tapi dalam bentuk conversation dia lebih orang kata appealing lah, ataupun mudah untuk kita dapat, ataupun kita pun lebih senang nak express kita punya perasaan dalam sesi perbualan macam ni, rather than kita duduk berdiri dan bagi ucapan. So itu dia punya hasrat sebenarnya lah untuk podcast ni. So itulah, sebab itulah kita buat podcast, Azidah, kalau ada orang tertanya-tanya kan. Alright, so maybe Azidah nak mulakan dulu. So hari ni bukan saya saja bercakap, tapi saya ada 3-4 tetamu yang mana akan juga explain tentang beberapa konteks yang kita nak bawa dalam sesi aspirasi INOS. Macam biasalah, aspirasi ni adalah kita kata perbahasan kepada pembawakan daripada amanat visi dan bagaimana kita nak bawa ke peringkat INOS. visi pun sama, dia daripada menteri, macam nak dibawa ke peringkat UMT pula macam mana kita nak bawa ke peringkat yang lebih kita kata actual groundwork, macam mana kita nak laksanakan. Okey. Okey, hari ni sebenarnya hari ni genap 2 tahun 4 bulan saya bersama INOS, saya di INOS. Okey, saya nak share sikit. Masa mula-mula saya dapat surat, masa tu saya cuti, staf dekat FTKKI masa tu dia telefon, dia kata, Cik kena dapat tukar ke INOS. Masa tu saya memang sangat terkejut sebab saya ada expect saya yang kena tukar. Saya ingatkan pegawai seorang lagi yang dah lama, tapi sebab masa tu untuk bawa N52 di fakulti, untuk perkasakan fakulti N52, jadi saya kena datang ke INOS masa tu. Tapi ramai orang yang bestnya pergi INOS, tahniah bestnya dapat INOS, buat macam mana dapat pergi INOS. Saya macam, kenapa semua orang tahniah, kenapa macam best sangat ke INOS? Macam saya sebenarnya sebab saya tahu INOS ni ramai orang-orang yang lama, orang lama dak bertukar, orang dak bertukar ni biasanya lama dan tua lah, orang tua. Veteran. Orang lama ni biasanya dia lain macam sikit lah. Tapi rupanya bila saya datang ke INOS, then saya tahu kenapa orang kata saya best, orang tahniah kat saya, seronok datang INOS. Memang best lah, tapi best bukannya orang kata kat sini boleh macam relax, tak ada kerja, saya rasa sama je banyak. Cuma sini persekitaran yang sangat saling membantu, saling menyokong, saling membantu, tak kira usia, tak kira senior ke orang baru. Yang tu yang satu saya rasa sangat best lah kat sini. Di samping ada bos yang elok, itu yang lain elok, lah. elok je. Okey, so sepanjang berada di INOS ni, saya rasa apa hebatnya di INOS ni, pihak pengurusan saya rasa sentiasa membuka peluang dan ruang seluas-luasnya kepada kita semua lah, sama ada pensyarah ataupun staf sokong akademik. Maksudnya dari segi perkembangan kerjaya, kenaikan pangkat,
untuk maksudnya yang terkini kita tahu kita ada 2 orang staf INOS yang dah lama berstatus kontrak, kita dah dapat tetap iaitu Q41 dan M41. Dan kenaikan pangkat untuk pensyarah tu biasalah. Okey. Dan untuk perkembangan saya selit sikit aja dah. Kita ucap tahniah pada kita punya staff yang dapat tetap. Sebab saya rasa mungkin orang tak sedar proses tu, bukan proses, maksudnya penantian tu sangat lama. Dan komitmen yang diberikan pun tak pernah menurun kan. Maksudnya kita sentiasa di peringkat pengurusan, kita sentiasa buat yang terbaik. Every year kita sentiasa communicate dengan pihak pendaftar nak pastikan siapa saja yang berada dalam jawatan sementara, jawatan kontrak. Kalau baca ulasan pengarah, saya sendiri baca, saya kagum, saya sangat, maksudnya ketua pengarah sebagai ketua PTJ sangat membantu, yang mana itu akan memberi kesan kepada proses pemilihan lah. Ini bukan cek sebab dah habis dah, SKT habis dah, dapat dah markah. Okey, tapi sangat pengarah sangat menyokonglah kita semua maksudnya. Okey, dari segi perkembangan bakat juga INOS sentiasa menyokong untuk latihan, sambung belajar, di mana sebahagian pegawai sains kita tahu ada master dan ada juga sebilangan yang sedang sambung PhD. So kat situ saya nampaklah di kelebihan INOS dan apa yang dipraktikkan di INOS untuk semua staf sendiri. So secara keseluruhan untuk 2023 ni kita ucap tahniah pada semua staf yang bagi komitmen yang tinggi kepada setiap program dan juga pelaksanaan aktiviti di INOS. Cuma seperti biasa awal tahun 2024 saya nak minta Azidah explain sikit kita punya program-program besar takwim kita yang sentiasa jadi kita punya agenda utama lah, yang selalunya melibatkan hampir keseluruhan kita punya staff punya komitmen. So maybe Azidah boleh explain sedikit secara lalu komitmen besar tahun ni yang kita akan buat dalam takwim kita. Okay, untuk sepanjang tahun 2024 INOS telah menyenaraikan lebih 15 program yang bersifat di peringkat universiti dan kebangsaan. Antaranya pada 17 Mac nanti kita akan terima yang ni Trofi Mundo. Trofi Mundo untuk kali ke-10 penganjuran Trofi Mundo yang akan diseli oleh Dr. Satyam. Kita akan terima 19 orang pelajar pada pelbagai negara yang akan duduk di UMT, di kampus UMT untuk tempoh 6 bulan. Diorang akan mula mendaftar pada 17 Mac nanti. Okey. Seterusnya bulan April kita ada seminar MSP oleh INOS COG, dan bulan Jun kita akan juga INOS juga akan terlibat dalam penganjuran seminar maritim kebangsaan. Okey, untuk program signature INOS World Ocean Week tahun ni kita akan buat sikit kelainan, Prof. Mungkin kita tak pergi kat tepi laut dah. Kita kat tepi laut tu yang tu wajib. Tapi kita akan masuk dekat mall pula untuk tahun ni. Mungkin kita akan cuba bekerjasama dengan KTCC Mall. Ingatkan TRX ni. Okey. KTCC lah. KTCC okey. Maya Mall dah buka lagi kan? Tidak, memang nak pergi. Tapi kita mahu usahakan sebenarnya Maya Mall, tapi Maya Mall mungkin tak sempat kan. Tak sempat. So kita pergi KTCC lah. Rasa akhir tahun pun belum buka lagi. So dekat KTCC lah kita akan cuba bekerjasama dengan KTCC untuk kita buat beberapa aktiviti dalam mall supaya engagement dengan orang ramai tu lebih banyak lah. Sebab kita nampak macam sebelum ni dekat pantai tu kita lebih bawa student kita sendiri. Ini kita harapkan lebih banyak engagement dengan komuniti yang datang mall tu lah. Okey. Seterusnya kita juga akan adakan conference dui tahunan TOMSI yang mana kita sedia maklum pengerusi TOMSI tahun ni Prof Din. Memang kau nampak ucap tahniah Prof Din . So nampak semalam ada meeting, ada lontong. Setiap kali ada makan. Itu setiap kali meeting dia punya soalan pertama nak makan apa? Nak makan apa? Agenda pertama. Nampak memang Prof Din sangat
komit lah dengan Tomsi. Saya rasa memang Tomsi tahun ni mungkin lain sikit daripada sebelum-sebelum ni. Dan Tomsi kali ni juga kita akan adakan di luar kampus UMT juga. Di mana Prof ni? Di yang pengarah saja di apa tu? Pai bunga penuh dah. Penuh Jadi Grand Continental. Okey, kita akan buat kat situ pada 28 dan 29 Oktober tahun ni. Dan kita mensasarkan 100 orang penyertaan lah untuk Tomsi kali ni. Dan di samping tu kita ada juga pelbagai program USR juga daripada Citru yang tu dan beberapa siri program lain lah yang akan diadakan sepanjang tahun. Alright. So thank you Azida atas penjelasan tu. Saya nak sentuh sikit sebenarnya bila kita sebut setiap kali kita buat sort of amanat tahunan ni, sebenarnya dia berbalik kepada hasrat utama daripada Naib Chancellor. Saya nak sebut 5 fokus utama. Baru ni tak tahulah berapa ramai yang pergi amanat tahunan baru ni. Nampak sikit je. Semua pergi online je. So saya sebut sepintas lalu sebab ini adalah amanat yang sama yang digagaskan oleh Menteri. Dan saya boleh katakan agak happy tahun ni sebab bukan apa. Salah satu sebab dia adalah Menteri decide bahawa dia tak nak buat benda baru. So kenapa dia perlu buat benda baru sedangkan banyak planning telah dibuat oleh pemimpin sebelum ni lah, menteri sebelum ni. So gagasan dia semuanya sebenarnya adalah hampir sama dengan apa hasrat KPT sebelum-sebelum ni lah. Which is sebenarnya itu yang menggembirakan sebab kita tak adalah always nak tukar kita punya direction dalam kita punya pergerakan. So antara pertama kita sebut hari ini tentang bakat. Itu antara pemekasaan utama. Bakat melibatkan bukan sahaja staff tapi juga pemekasaan di peringkat pelajar. Dalam kes kita postgraduate lah. So itu antara dua benda yang tadi kita sebut tentang pemekasaan bakat kita. Kita memberi penekanan terhadap training, kita support inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh staff kita untuk meningkatkan kapasiti. So itu yang kita akan teruskan pada tahun ini. Postgraduate nanti kita sentuh bila saya bincang dengan Dr. Effie nanti. Yang kedua disebutkan tentang penyelidikan. Juga kita punya niche, yang tu kita akan sentuh banyak kejap lagi juga. Yang ketiga transfer knowledge. Transfer knowledge pun adalah antara niche ataupun big agenda kita tahun ni. Itu pun kita akan sentuh berkaitan dengan short courses nanti yang sebahagian besarnya kita telah bincang dalam workshop kita pada beberapa minggu yang lalu lah dengan tim penyelidikan. Dan kalau saya tak silap kalau saya miss satu, pendigitalan. So itu ni podcast ni kira pendigitalan lah lebih kurang. Dan usaha-usaha kita dalam nak memastikan pelaksanaan kita dalam kita punya sistem, antaranya pemerkasaan penyimpanan data, itu kita always buat. Lepas tu sistem di makmal dan sebagainya. Cuma satu nak sebut pendigitalan ni, ada tim baru ni menang award kan? Ada. Tim apa tu? Microsoft Team. Tim makmal. So nak cerita kita awal dah memperkasakan hasrat Menteri dan juga hasrat Naib Chancellor. So kita dah laksanalah awal. So itu antara 5 fokus utama yang digagaskan oleh Menteri turun ke VC dan bila kita tengok di peringkat INOS, sebahagian besar memang kita dalam pelaksanaan. Cuma hari ini kita nak bincang sedikit sebanyak tentang strategi. Saya sebab kita pun masa tak banyak, kita nak cuba buat secara ringkas. Saya ada saya nak rumuskan satu soalan cepu emas pada Azida sebenarnya. Sebab ni melibatkan administration. Siapa yang kita semua sedia maklum, baru-baru ni kita ada pendaftar baru kan. Dan saya pun dimaklumkan bahawa pendaftar pun dah jumpa beberapa kita panggil apa? Pentadbir, skim-skim tertentu lah kot. Dah jumpa. Saya tak jumpa lagi pendaftar. Walaupun personally kenal lah, borak-borak kan. Tapi tak tahu apa hasrat dia ataupun apa agenda yang cuba dibawa. Maybe Azida boleh cerita sikit apa pertemuan baru-baru ni dan mungkin boleh di-share sikit dengan kita punya rakan-rakan. Kalau tak silap saya sebelum ni dia buat dua pertemuan dengan skim N tapi mengikut grade. Satu 41, 44, dua lagi 48 ke atas ke 52 lah. Okey, tapi dalam sesi yang pertemuan tu dia sebenarnya tak kurang daripada pendaftar. Dia banyak daripada dapat input daripada kita. Cuma apa yang boleh saya katakan, ni bukan jawapan klise. Saya rasa pendaftar sama ada yang dulu atau sekarang, saya rasa masing-masing cuba untuk mendapatkan
yang terbaik perjawatan, pengurusan sumber manusia, saya rasa masing-masing berada dalam on track yang sama, cuma yang membezakan mungkin pendaftar dulu dengan sekarang mungkin ruang dan peluang pada masa yang tersebutlah. Maksudnya mungkin katakan dulu perjawatan, sebab kita masing-masing kita terikat dengan JPA kan, jadi mungkin perjawatan dulu dapat lebih banyak, sekarang kurang. Macam pensyarah sendiri mungkin tahun Mac ni nanti dengar kata ada pelarasan balik, so macam gitulah. Jadi nak apa yang digagaskan tu sama je, pendaftar lama dan baru masing-masing tak ada perubahan besar. Terlalu awal kot untuk kata perubahan besar, tapi masing-masing adalah dalam yang dia punya idea sendiri. Okay, maybe jawapan selamat saya, sebab saya takut juga ada orang sampai kan. Mungkin yang terakhir lah sebelum kita bagi orang lain pula, untuk Azida boleh menyatakan sedikit hasrat ini penambahbaikan di peringkat pentadbiran, kalau kita nak Azida nak share dengan yang lain-lain, kalau anything yang important lah untuk yang lain tahu. Satu yang baru tu saya rasa sebab kita sentiasa cuba ke arah itu, cuma apa yang di INOS ni sikit berbeza sebab saya tahu pengarah sangat sangat dekat dan sangat align dengan teknologi. Contoh macam podcast, team yang mana sebelum ni saya tak guna pun tapi terpaksa guna sebab saya ni lebih konvensional punya orang, kadang guna thumb drive gitu. Macam pengarah baru dia suka yang guna teknologi. So apa yang boleh saya katakan, kita di admin dan saya tahu di lab sendiri kita ke arah itulah, sentiasa seiring dengan teknologi. Dan NC juga ada sebut dalam amanat 24 tahun baru ni yang fokus utama kelima yang menekankan pembudayaan kerja mesra digital. So kita akan cuba membudayakan secara optimum lah penggunaan Microsoft Teams semua tu untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kami lah. Juga saya harapkan kita sama-sama dapat shout, sebab sebenarnya dekat INOS kita macam pensyarah sendiri, penyelidik, banyak pencapaian tapi kadang kita je silent benda tu. So kita sama-sama shout lah untuk apa yang kita ada, apa yang kita dah capai, supaya dapat melonjakkan keterlihatan ataupun citra INOS ni untuk tahun 2024. Maybe saya boleh tambah sikit, kebetulan Azila sebut tentang citra. Semalam saya berada di Sri Pentas Malaysia hari ini. Selepas daripada sesi itu kita borak-borak lah dengan dia punya producer. Memang kita tekankan dekat dia orang lah, anything issue related to laut, cari INOS je. Cari INOS. So kebetulan semalam Haji Zul ada dengan saya sebagai ketua PKK. So itu satu. Yang kedua, saya baru realise kadang-kadang dia orang ni bila kita ada isu-isu berkaitan dengan laut, bila dia Google, selalunya dia akan jumpa INOS punya Facebook. So kalau kita update isu tu, dia akan jumpa. So bila dia jumpa, dia akan cari PKK lah. So itu antara teknik yang kita boleh fokus lah. Kita update any isu yang berkaitan, yang contoh obo-obo kan. Maybe ada orang, kita boleh update something. Apa-apa saja isu berkaitan dengan lautan. Facebook sebenarnya satu medium untuk kita shout juga apa yang kita ada, apa yang kita laksanakan. So jadi dia cepat sampai, jadi dia boleh attract media untuk cari INOS. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga tahun ni nak bagi, sebelum Azida turun, nak bagi tas lah. Untuk citra kita nak kita nak tambah satu lagi platform, LinkedIn. Saya rasa kita punya segmen corporate dan juga segmen business sector, sebenarnya kita perlu cater juga, terutama sekali kalau nak dapat ilmu sikit boleh tanya tim mungkin Asia Hydro ataupun CMS yang ada buat LinkedIn. So dan juga Mora, memang dia orang dah move sebahagian besar konten kita fokus pada LinkedIn, sebab kita punya bergantung pada kita punya market lah. Macam kita INOS, kita pergi Facebook sebab market untuk orang awam. Kita pergi Instagram sebab market untuk budak muda. TikTok setakat ni tak aktif lagi lah. Cuma kita nak dapat pandangan Prof Din lah pasal TikTok. So LinkedIn kita akan go untuk tahun ni untuk cater segmen corporate dan juga business.
So insyaAllah kita cuba yang terbaik ya. Okay. Okey, terima kasih banyak Azidah. Okay, sama-sama Prof. Terusnya kita pas pada ni lah, kita punya Cik Subajo. Cik Subajo.